Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bersama lagi dalam sambungan bagi bab 1 fungsi matematik tambahan tingkatan 4, di mana video ini cikgu akan fokus kepada menentukan imej ataupun objek apabila diberi suatu fungsi. Dan cikgu akan guna soalan daripada latih diri 1.3 muka surat 10 buku teks. Dan kita tengok soalan satu persatu. Soalan 1, fungsi G ditakrifkan oleh, yang ini kita tuliskan dalam bentuk G X sama dengan 3 tambah 6 per X tolak 1. Dan soalan A, cari imej bagi negatif 5, negatif 2 dan 1 per 2. Negatif 5, negatif 2, 1 per 2 ini adalah nilai X. Objeknya adalah X dan kita perlu cari imej berdasarkan kepada fungsi Gx. So, untuk nilai yang pertama, iaitu nilai X sama dengan negatif 5, apa yang kita perlu buat adalah kita gantikan X negatif 5 itu ke dalam fungsi G, di mana kita akan gantikan negatif 5 iaitu nilai X tadi dalam sebutan dalam fungsi Gx. So, kita akan dapat 3 tambah 6 per negatif 5 tolak 1 dan kita permudahkan di mana kita akan dapat nilainya adalah 2. Seterusnya untuk nilai X sama dengan negatif 2, gantikan dalam fungsi G, maka kita akan dapat 3 tambah 6 per negatif 2 tolak 1, di mana imejnya adalah 1. Akhir sekali nilai X bersamaan dengan 1 per 2, maka gantikan dalam fungsi G. 3 tambah 6, 1 per 2 tolak 1. Kita tekan kalkulator baik. Imej bagi 1 per 2 tadi adalah 15. Kita tengok untuk B. Diberi imej bagi B ialah 2B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Kat sini bermaksud objeknya adalah B, imejnya adalah 2B. Kita tahu fungsi Gx adalah 3 tambah 6 per X tolak 1, bukan? Gantikan X itu dengan nilai B. Jadi, kita akan dapat 3 tambah 6 per B tolak 1, di mana fungsi ini bersamaan dengan 2B. Kat sini cikgu tulis kat tepi. Kat sini 3 tambah 6 per B tolak 1, konsep asas dia adalah kita nak tambah pecahan. Bila kita nak tambah pecahan, penyebut mesti sama. Samakan penyebut, iaitu kita nak bawah dia tu, penyebut dia tu sama dengan B tolak 1. Maka kita akan dapat 3 kurungan B tolak 1 tambah 6 per B tolak 1. So, penyebut dah sama, kita boleh tulis dia dalam keadaan berkongsi penyebut ataupun atas tu sebaris, bawahnya 1 kali sahaja. Cikgu tak muat ruang kat sini, cikgu letakkan dia ke atas. Seterusnya adalah kita akan kembangkan di mana 3 kat depan ni perlu didarabkan dengan setiap satu sebutan yang ada dalam kurungan. Kita akan dapat 3B tolak 3 tambah 6. Kemudian penyebut kat bawah ni, B tolak 1 ni, kita akan pindahkan ke sebelah kanan, maka dia akan jadi darab. Iaitu bersamaan dengan 2B darab dengan B tolak 1. Buat kurungan ya para pelajar, sebab bila ada beberapa sebutan dalam satu ungkapan kuadratik tu, kita takut kita buat salah nanti. So, kita akan buat kurungan, bermaksud 2B itu didarabkan dengan setiap satu sebutan yang ada dalam kurungan. Yang sebelah kiri permudahkan negatif 3 tambah 6 sahaja. So, kita dapat 3B tambah 3. Manakala sebelah kanan, 2B tadi kita darabkan dengan setiap yang ada dalam kurungan. Kita akan dapat 2B kuasa 2 tolak 2B. Kemudian seterusnya daripada sebutan yang ada sebelah kiri, cikgu nak campak semua duduk sebelah kanan. 3B tambah 3 ni campak ke sebelah kanan, jadi sebelah kiri dah tinggal kosong lah. So, permudahkan sedikit. Mana ada sebutan serupa tu kita permudahkan. Kita akan dapat 2B kuasa 2 tolak 5B tolak 3. Disebabkan dah terbiasa kalau kosong tu kita duduk sebelah kanan, yang mana ada sebutan-sebutan tadi kita letakkan di sebelah kiri.
Okay, cikgu tulis semula sahaja. Kita cikgu tak buat apa-apa 2B kuasa 2 tolak 5B tolak 3 ni. Cikgu tulis sahaja duduk sebelah kiri. Manakala kosong tu cikgu letak sebelah kanan. Okay. Cikgu perlukan ruang sikit. Okay. So, seterusnya, daripada 2B kuasa 2 tolak 5B tolak 3 ini, kita akan faktorkan. Okay, kat sini cikgu faktorkan cepat. Cikgu guna kalkulator. Terujuk kepada persamaan arm kuadratik di mana AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah negatif 3. Jadi faktorkan dan kita akan dapat nilai B-nya bersamaan dengan 3 atau negatif 1/2. Okay, dalam kalkulator dia guna X Jadi kat sini kita kena tukar ikut kesesuaian soalan. So soalan yang kat sini dia guna B, jadi kita kena guna B lah. Jangan para pelajar tersalah guna X pula. Okay, sedap sangat guna kalkulator yang terlupa Jadi kat sini jawapan dia ada 2 lah. Okay, B sama dengan 3 atau B sama dengan negatif 1/2. Okay, kemudian soalan kedua. Okay, fungsi hash diberikan sebagai hash x sama dengan kx tolak 3 per x tolak 1 dan kita perlu cari nilai k mengikut keadaan-keadaan yang telah diberikan. Okay, keadaan yang pertama, x itu digantikan dengan 2. Maka kita akan dapat, okay, setiap x tu kita ganti dengan 2. So, bahagian atas kita akan dapat 2k tolak 3. Bahagian bawah kita dapat 2 tolak 1. Okay, kita samakan dia dengan nilai 5. Sebab dia kata fungsi hash apabila dipetakan kepada 2, dapat 5. Okay, so kita permudahkan lagi. 2 tolak 1 bawah dapat 1. So penyebutnya tak payah tulis. Jadi kita dapat dalam keadaan 2k tolak 3 sama dengan 5. Okay, kita nak cari nilai k ni. Jadi negatif 3 ni kita campak pergi sebelah dia jadi positif. Jadi itu yang jadi 5 tambah 3. Okay, so 2k sama dengan 8. K sama dengan 4. Okay, sekarang ulang langkah yang sama macam tadi. Tapi untuk objek yang berbeza ataupun nilai x yang berbeza. Kali ni nilai x-nya adalah 3. Dan macam biasalah kita gantikan kedudukan x tadi. Sebutan x tadi tu dengan nilai 3. So kita dapat 3k tolak 3 per 3 tolak 1 bersamaan dengan nilai k. Okay, bawah tu 3 tolak 1, 2. Permudahkan Permudahkan. Per dengan 2 tadi. Okay, apa yang perlu buat adalah kita hapuskan 2 tu. Bahagi dengan 2 ataupun penyebutnya 2 itu kita hapuskan. So, bila kita hapuskan dia jadi, kita hantar ke sebelah dia jadi darab. So, 2 darab K. So, belah kiri 3K tolak 3 sama dengan 2K. So, yang mana ada sebutan K tadi, letakkan duduk setempat sebelah kiri lah. Sebab kat sini, dia akan dapat K dalam bentuk positif. Okay, so 2K tadi campak ke sebelah kiri. Kita akan dapat 3K tolak 2K. Okay, 3K. Kita akan dapat 3K tolak 3 tolak 2K kan. Sama dengan kosong. Sekarang, yang tak ada K. Itu sebutan yang tak ada K, iaitu negatif 3 itu campak ke sebelah kanan. Meninggalkan sebelah kiri, 3K tolak 2 bersamaan dengan 3. Okay, 3K tolak 2K. So, dapat K bersamaan dengan 3. Okay, seterusnya untuk soalan C, diberi fungsinya ataupun objeknya K. Dipetakan kepada K, dapat K. Okay, so daripada fungsi hash X tadi, gantikan X dengan K. Dan samakan dengan imej yang diberi iaitu K. Okay, sekarang permudahkan. K darab K dapat K kuasa 2 tolak 3 per K tolak 1 sama dengan K. Okay, kat sini penyebut K tolak 1. Kita nak pindahkan ke sebelah kanan. So, kita kena buat kurungan lah untuk memudahkan kerja kita. Di mana sebelah kiri kekal dengan keadaan K kuasa 2 tolak 3. Sebelah kanan K kemudian kurungan K tolak 1. Okay. Bila dapat dalam keadaan macam ni, kita perlu kembangkan K darab dengan K dan K darab dengan negatif 1. Okay, so kita kembangkan, kita dapat K kuasa 2 tolak 3 sama dengan K kuasa 2 tolak K.
Okay, so yang daripada yang belah kanan semua tu, cikgu pindahkan ke sebelah kiri, menjadikan K kuasa 2 tolak 3, tolak K kuasa 2 tambah K bersamaan dengan kosong. Okay, permudahkan sebutan serupa, K kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okay, so habis kat situ. So tinggal negatif 3 tambah K sama dengan kosong. Kita nak cari nilai K. Maka negatif 3 ni bawa ke sebelah. Dia akan jadi K sama dengan 3. Okey, untuk soalan ketiga. Fungsi F ditakrifkan oleh Fx, kemudian modulus 4x tolak 3. Apa yang dimaksudkan dengan modulus adalah fungsi Fx itu mesti bernilai positif. Kalau dapat dalam bentuk negatif, positifkan dia. Okay, untuk soalan A, diberi fungsi F negatif 2 dan F negatif 1/2. Okay, apa yang perlu buat? Kita ganti 2 itu ke dalam sebutan X. Maka, kita akan dapat 4 kurungan negatif 2 tolak 3 bersamaan dengan negatif 11. Disebabkan dia ada modulus, maka nilainya ataupun jawapannya adalah 11 lah. Okay, ulang untuk fungsi di mana objeknya adalah negatif 1/2 tadi. Gantikan X dengan negatif 1/2. Kemudian kita akan dapat modulus negatif 5. Jadi jawapan akhir adalah 5. Okay. Untuk soalan B, diberi fungsi dalam bentuk modulus. Jadi fungsi Fx ini perlu dipertimbangkan sama ada nilai satunya itu adalah positif ataupun sebenarnya negatif. Kerana bila ada modulus, mungkin dia adalah modulus 1. Disebab itu dia dapat 1. Atau mungkin juga modulus negatif 1. Iaitu kita tetap juga dapat dengan 1. Jadi untuk keadaan fungsi yang ada modulus, okay, diberi suatu nilai, image-nya kita kena pertimbangkan sama ada nilai image itu adalah dalam bentuk positif ataupun negatif. Okay, so daripada sini kita ada dua keadaan. So 4x tolak 3 kita samakan dengan 1. Kemudian pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan. Jadi 4x sama dengan 1 tambah 3, 4. Okay, maka kita dapat x sama dengan 1. Okay, itu baru satu situasi. Kemudian situasi kedua apabila x itu bernilai negatif. Okay. So kita ambil nilai fungsinya 4x tolak 3 samakan dengan negatif 1. Okay, 4x sama dengan negatif 1 tambah 3. Okay, sebab negatif 3 pindah jadi positif. Jadi 4x sama dengan 2. So x sama dengan 2/4. Okay, permudahkan. Maka kita dapat x sama dengan 1/2. Okay, so itulah kedua-dua nilai di mana fungsi Fx tadi bersamaan dengan 1. Okay, untuk soalan C, dia berkait rapat dengan soalan B. Jadi, nilai x yang kita dapat tadi, iaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 1/2. Untuk mencari domain, okay, domain bagi Fx di mana nilainya adalah kurang daripada 1. Okay, Fx tadi kita dah kira. Jadi x yang kita sepatutnya dapat adalah sama ada 1 ataupun 1/2. Tetapi bila mana fungsi itu kurang daripada 1, maka nilai x yang mungkin adalah 1/2 lebih kecil daripada x atau lebih kecil daripada 1. Okay, untuk soalan D di mana diminta untuk kita cari domain bagi fungsi Fx dalam keadaan nilainya lebih besar daripada 5. So kat sini kita kena pertimbangkan dua keadaan itu. Okay, sebabkan fungsinya modulus tadi. Jadi sama ada Fx itu sebenarnya lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada negatif 5. Okay. Jadi, kita akan ambilkan nilai fungsi Fx tadi dan kita samakan ataupun kita gunakan ketaksamaan lebih besar daripada 5 dan juga lebih kecil daripada negatif 5 tadilah. Okay. Langkah yang sama sahaja. Cuma kalau kita biasa buat dengan simbol sama dengan, kali ni kita guna simbol ketaksamaan. Okay. So, untuk kes yang pertama, kita gantikan 4x tolak 3 lebih besar daripada 5.
Okay, negatif 3 tadi pindah ke sebelah kanan meninggalkan 4x lebih besar daripada 5 tambah 3 dapat 8. Okay, so x lebih besar daripada 8 bagi 4 dapat 2. Okay, x lebih besar daripada 2. Okay, kemudian pertimbangkan situasi yang kedua di mana fx itu lebih kecil daripada negatif 5, iaitu 4x tolak 3 lebih kecil dari negatif 5. Okay, 4x lebih kecil daripada ni negatif 5 tambah 3. So, kita dapat negatif 2. Okay. So, x lebih kecil daripada ni negatif 2 per 4. Kita dapat negatif 1 per 2. So, dua situasi atau dua nilai domainnya. Iaitu nilai yang pertama sama ada x itu lebih besar daripada 2. Atau x itu lebih kecil dari negatif 1 per 2. Okey, seterusnya soalan keempat. Diberi fungsi gx dalam bentuk modulus. Kemudian cari nilai x. Jika fungsi gx itu adalah bila dipetakan kepada x, dapat imejnya x juga. Okey, modulus Jadi kita kena ingat sama ada fungsi gx itu bila dipetakan kepada x, dapat positif x atau fungsi gx itu dipetakan kepada x dapat nilai negatif x. Okay, kedua-dua situasi tadi. Okay, so kita ambil dulu satu situasi yang pertama. So gx tadi gantikan dengan 6 tolak 2x, maka samakan dengan x. Yang ada x semua bawa ke setempat lah. So dalam kes ni cikgu nak bawa ke sebelah kanan sebab positif. Nanti negatif 2x pindah jadi positif. Okay. So kita dapat 6 sama dengan 3x. Okay, so barulah kita tukar kedudukan lah. Kalau biasa x yang mana ada sebutan x tu sebelah kiri. Okay, jadi 6 sama dengan 3x tadi, kita tulis 3x tu sebelah kiri supaya kita tidak rasa kekok bila menulis. Okay, 3x sama dengan 6, tak ubah apa-apa. Cuma kita pusing kedudukan sahaja. Okay, 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 2. Okay, situasi yang kedua, apabila x itu image negatif x, okay, gantikan fungsi gx. Okay, so dapat, ni pindahkan. 6 sama dengan negatif x tambah 2x. Okay, negatif x tambah 2x, so kita dapat x. So, terus dapat 6 sama dengan x tadi. Okay, cuma tulis, tukar kedudukannya lah, nak suruh penulisan nampak cantik. So, kita dapat x sama dengan 6. Jadi, nilai-nilai x apabila fungsi gx itu dipetakan kepada x, dapat image x. Nilai x-nya adalah 2 atau 6. Okay. Soalan kelima. Okay, fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan mx tambah c apabila diberi f2 sama dengan 7 dan f4 sama dengan negatif 1. Okay. Kat sini kita masukkan nilai daripada fungsi fx tadi. Okay, untuk nilai x yang pertama 2 tadi. So, gantikan dalam persamaan. So, 2 m tambah c dapat 7. Itu 1. Kemudian fungsi dipetakan kepada 4. So, x-nya digantikan dengan 4. Jadi, 4m tambah c dapat negatif 1. Okay. So, untuk menjawab soalan A, kita ada 2m tambah c sama dengan 7 dan 4m tambah c sama dengan negatif 1. Okay, kat sini adalah penyelesaian persamaan serentak. Okay. Kalau tak silap cikgu, penyelesaian persamaan serentak ni belajar masa tingkatan 1. Di mana kita ada dua penyelesaian ataupun dua kaedah. Okay, untuk persamaan serentak kita ada dua kaedah. Kaedah iaitu kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Okay, untuk soalan ini cikgu akan guna kaedah penghapusan. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan penghapusan adalah rujuk kepada persamaan serentaknya. Kat sini kita nak hapuskan huruf apa? Ataupun nak hapuskan pemboleh ubah yang mana? Kita ada pemboleh ubah M dan kita ada pemboleh ubah C. Okay, so syarat-syarat ataupun kriteria kita nak hapuskan adalah pastikan sebutan ataupun pemboleh ubah dekat persamaan 1 sama dengan pemboleh ubah ataupun huruf pada persamaan kedua. Sebab nanti kita nak hapuskan. So kat sini cikgu highlight pada pemboleh ubah ataupun huruf C. Sebab masing-masing nilainya adalah positif 1C.
Okey, so bila atas pun positif 1C, bawah pun positif 1C, maka boleh kita hapuskan dia dengan cepat. Okey, caranya mudah sahaja kalau dengan cara cikgu. Bila kita dah tengok dia punya sebutan itu, sebutan C-nya itu adalah sama sifat. Okey, so kita ambil sebutan atas, tolak sahaja sebutan bawah. Okey, so apa maksud sebutan atas tu? So kat sini, so kita tengok dahulu sebutan M. Okey, so 2M tolak 4M. So kita dapat negatif 2M. Okey, so kita pun tulis negatif 2M. Okey, cikgu tulis kat sebelah ni supaya para pelajar dapat ingat, dapat faham lah. Kemudian, C tolak C. Okey, kosong. Bermakna, hapuslah untuk nilai C tu tadi. Okey, so kita tak perlu tulis dah sama dengan C. Okey, kemudian yang ada tanda selepas sama dengan, 7 tolak dengan negatif 1. Kita dapat 8. Okey, maka kat sini kita tulis 8. So, untuk penghapusan, inilah penghapusan ya. Maksudnya kita hapuskan salah satu huruf yang terlibat. Okey, so kita dapat kat sini negatif 2M sama dengan 8. Okey, maka carilah nilai M itu. M sama dengan negatif 4. Okey, sudah dapat nilai M. Okey, untuk mendapatkan nilai C, untuk mendapatkan nilai C, para pelajar boleh pilih mana-mana persamaan. Tadi kita ada 2 persamaan, iaitu 2M tambah C sama dengan 7 dan 4M tambah C sama dengan negatif 1. Pilihlah salah satu persamaan itu. Tak kisah. Okey, untuk cikgu nak pilih persamaan yang pertama, 2M tambah C sama dengan 7. Okey, kemudian kita nak cari nilai C ni. Maka C sama dengan 7 tolak 2M. So, M itu kita gantikan dengan nilai M yang kita dah dapat, iaitu negatif 4. Maka C sama dengan 7 tolak 2 kurungan negatif 4. Okey, maka kita dapat C sama dengan 15. Okey, jadi daripada fungsi fx yang ditakrifkan tu tadi, dalam bentuk mx tambah c, okey, so kita dah boleh tukarlah. So fx itu, fungsi fx itu adalah sama dengan negatif 4x tambah 15. Menggantikan nilai M dan juga nilai C yang kita dah dapat. Okey. Untuk soalan B, kita akan guna fungsi fx yang terbaru ni. Okey, cari image bagi 2 di bawah F. Okey, so apa maksudnya? Disuruh kita cari F2. Okey, gantikan X sama dengan 2 tu dalam persamaan negatif 4X tambah 15. Gantikan dengan 2. Kita dapat 7. Okey, selesai untuk B. Okey, untuk nilai C, apa yang dimaksudkan dengan nilai X yang tidak berubah di bawah pemetaan F? Okey, yang bermaksud fungsi fx apabila dipetakan kepada X dapat X ataupun fx sama dengan X. Okey, so apa fx? Fx ialah negatif 4x tambah 15. Sama dengan X. Kat sini cikgu bawa negatif 4x sebelah kiri, cikgu bawa ke sebelah kanan. Okey, jadi sebelah kiri 15 sama dengan sebelah kanan X tambah 4x. Okey, 1 tambah 4, so dapat 5x. Okey, itu 5x sama dengan 15, maka X sama dengan 3. Okey, so itu 5 soalan berkaitan dengan menentukan objek dan juga image di bawah suatu fungsi. Jadi untuk soalan fungsi, macam inilah yang kita perlukan pengiraannya. Satu sahaja yang cikgu tekankan, kemahiran mengira ataupun kemahiran menggantikan nilai-nilai X yang diberikan dalam bentuk persamaan mestilah dikuasai sepenuhnya oleh para pelajar. Okey, itu satu. Yang kedua, segala maklumat yang kita belajar dalam matematik juga boleh dipakai dalam matematik tambahan. Ataupun apa maklumat yang kita belajar dalam matematik tambahan boleh digunakan dalam subjek matematik. Okey, jadi mana-mana pelajar yang belajar matematik tambahan kira ibarat bonus lah. Okay, dia belajar lebih daripada orang yang biasa belajar matematik itu. Okey, jadi untuk tajuk macam ni,
kena buat lebih banyak soalan-soalan latihan yang berkaitan. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.